المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Jalan menuju ilahi pada hakikatnya satu sahaja. Ia tidak berbilang-bilang. Apa yang disebut dalam percakapan sesetengah ulama bahawa jalan menuju Allah banyak dan bermacam-macam bentuk, ialah kerana Allah menjadikan persediaan manusia berbagai jenis dan tidak sama antara seorang dengan seorang yang lain. Ia sebagai rahmat dan kelebihan daripada Allah. Memang benar ia tidak menafikan apa yang kami sebutkan tentang kesatuan jalan tersebut. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izinnya, taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung bacaan kitab Haqa'iq Anit Tasawuf. Kita berada pada bab yang ketiga, jalan menuju Allah Ta'ala, jalan wusul, jalan sampai kepada Allah Ta'ala. Sambungan daripada jalan wusul kepada Allah yang kita bahaskan dalam bulan lepas. Makna wusul itu ialah wusul ilmu, bukannya wusul jasad. Bukan bermakna jasad kita yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah dalam hikam dia yang ke-213. Bukan bermakna sampainya kita kepada Allah itu sampai jasad kita, maknanya berdekatan dengan jasad Allah, jasad dengan jasad tidak. Bukan begitu yang difahami oleh ulama tasawuf. Tapi sampai itu dengan makna sampai ilmu, maknanya kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpama kita kenal ayah kita lah. Ada anak boleh jadi tak kenal ayah macam mana. Sehinggalah mak kata, mu tak kenal ke ayahmu ni macam mana perangai dia. Itu kadang-kadang kita dengar kalimah tu, ataupun ayat tu keluar di mulut. Maknanya kita tak kenal lagi ayah kita. Nak kenal macam mana? Kita baru umur 8 tahun, baru umur 10 tahun, baru 10 tahun kenal dia. Lepas 10 tahun tu kenal betulnya daripada umur berapa? Sebelum tu minda bawah sedar. Minda bawah sedar ni tanya tak ingat. Walaupun duk cakap sedap budak kecil kan. Kita tanya dia jawab, bahkan dia lebih lebih petoh daripada kita lagi bercakapnya, tak berhenti mulut dia. Tapi cuba tanya, mu cakap dulu apa benda masa umur 5 tahun, tak ingat oleh tadi. 4 tahun tak ingat, 3 tahun tak ingat. Tu minda bawah sedar. Tu orang panggil, orang istilahkan. Baik. Lepas tu bila kita start kenal dia, boleh jadi masa umur 7 tahun, 8 tahun. Sekarang baru umur 15, maknanya baru 2, 3, 4 tahun kenal dia. Adapun umur dia kenal sama-sama besar dah. Dia umur 25, ayah kita umur 28. Hidup berapa tahun? 20 tahun. Kenal lah perangai. Begitulah ibarat dia. Mu tak kenal kau perangai ayahmu. Kenal tu kenal, bukan kenal. Tak kenal apanya duduk depan kita ni. Tengok kat belakang pun kita kenal ni orang tua ni ayah aku ni. Bukan kenal jasad, kenal dari sudut ilmu, tahu ni perangai ayah ni gini. Ayah tak boleh kalau balik lambat kena marah. Ayah tak boleh kalau pukul 10 duk tengok TV lagi, tak peduli dengan buku lagi, tak masuk dalam bilik study lagi, sihat kena. Tu kenal apa tu? Kenal dari sudut ilmu, gitu ibarat dia sini. Bila kenal Allah, maka kita jadi orang yang paling baik sekali atas dunia. Ibarat kata gitu lah. Kenal perangai Allah Ta'ala ni dengan apa? Dengan sifat dia Al-Jabbarnya, dengan sifat dia Al-Muntaqimnya, dengan sifat dia apa? Al-Aziznya. Tu sifat segala keagungan dan kekuasaan tu. Tak beranilah kita nak buat
benda-benda yang tak patut kita buat. Bila kita jatuh dah pada dosa, kita kenal Allah Ta'ala ni jenis Rahman. Kita kenal Allah Ta'ala ni jenis Rahim. Kita orang jauh. Kita orang yang tak pernah kenal agama dulu. Zaman muda jauh dengan agama, tak pernah mengaji kita. Tak pernah kenal tempat ibadat. Ibadat pun tidak itu. Tempat ibadat lagi lah tak kenal. Mari zaman tua insaf. Berlaku sesuatu boleh jadi dalam hidup kita, mari insaf. Ataupun mari tua, mari mikir, contohnya, jadi mari insaf juga dalam diri kita. Nak patah balik pada Allah Ta'ala, ada peluang lagi kau ni. Kenal Tuhan ni nama dia Rahman. Kenal Tuhan ni nama dia Rahim. Kenal Tuhan nama dia ni Ghafur. Kenal Tuhan nama dia ni Tawwab. Kenal dengan dari sudut ilmu Allah Ta'ala ni begini-begini. Maknanya walau usia kita di hujung dah, senja dah kita ni, tapi saat kita nak balik pada Allah, tak pernah Allah Ta'ala tak bagi peluang pada kita. Tu rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa kita. Jangan dia berasa sepik hati. Jangan dia berasa sepik, tak ada peluang dah aku nak bertaubat pada Allah, tak ada peluang dah nak jadi baik dah. Rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa besar yang kita buat. Tu andai kita terlanjur lah. Cuma nak sebut dari sudut kenal. Kenal tu adalah kenal ilmu. Tu kata Ibnu Athaillah Sekandari. Nak suruh mudah kita faham. Baik. Jadi dia kata jalan menuju ilahi pada hakikatnya satu je. Ia tidak berbilang-bilang. Apa yang disebut dalam percakapan sesetengah ulama bahawa jalan menuju Allah banyak dan bermacam-macam bentuk itu ialah kerana Allah menjadikan persediaan manusia berbagai-bagai jenis dan tidak sama antara seorang dengan seorang yang lain. Ini yang disebut oleh Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang ni Allah Ta'ala permudahkan dah jalan untuk dia. Ada orang Allah Ta'ala jadikan dia kaya, maknanya jalan dia mendekatkan diri pada Allah melalui harta dia. Ada orang Allah Ta'ala berikan kepada dia kekuatan fizikal, maka dia gunakan kekuatan fizikal untuk berbakti pada Allah. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi kelebihan ilmu pada dia, dia berkhidmat dengan ilmu tu untuk mengajak ataupun dia sendiri dekat diri dengan Allah Ta'ala. Tu kullun muyassarun lima khuliqalah. Kita orang Melayu jenis suka semayang. Saya sebut dah contoh. Kita orang Melayu ni jenis suka semayang. Dengar ustaz ni cerita bab fiqh, semayang ni mari rasa nak buat. Orang cerita semayang apa? Semayang tasbih. Kita pun semayang tasbih. Tiap-tiap malam 10 akhir Ramadan tak apa. Siap tanya dah, ustaz buat semayang tasbih ya? Tu semangatnya 10 akhir Ramadan. Nak semayang tasbih. Padahal tahu tasbih ni lama. Lama kalau buat cepat lah. Kalau buat lambat lah. Saya ingat masa duk mengaji sekolah menengah dulu, ustaz nak ajar budak-budak dia apa semayang tasbih ni, tasbih ramai-ramai. Tasbih ramai-ramai, kuat-kuat itu. Duk diri 15 kali tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 15 kali. Diri. Tuan-tuan bayang, rukuk 10 kali. Dia baca gitu ramai-ramai. Ustaz nak ajar. Nak ajar bacaan, nak ajar tasbih, nak ajar cara semayang tasbih. Jadi baca ramai-ramai. Tapi usia muda tak apalah. Duk baca yang tu 10 kali dengan berlagu slow-slow pun. Cuba buat dengan orang tua, tidur atas latar jawab dia. Jawab dia reboh rukuk gitu. Duk baca 10 kali lama gitu. Tu yang ustaz buat slow-slow lah. Pakai sendiri-sendiri lah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Cara cepat-cepat lah. Cara lambat. Cuma nak sebutnya ialah lama pun sanggup. Tu kita orang Melayu. Bab semayang suka. Tapi bab Quran liat lalu. Boleh jadi tak kenal dengan lidah kita. Lidah kita orang Melayu. Kalau baca Quran gak belik-belik. Baca bahasa orang putih gak lancar molek. Tu Baba Zik sebut hari tu sekali masa kebetulan saya balik. Kebetulan saya balik Kelantan itu dia kuliah asar, lepas asar. Kuliah lepas asar hari Sabtu. Hari Sabtu tiap-tiap hari Sabtu. Lepas asar sampai pukul 6. Itulah pukul 5 sampai pukul 6. Kita Misbahul Munir. Kita Misbah. Itu dia sebut.
Kita orang Melayu ni baca Quran tak erti, tak ngaji. Tapi bagi surat khabar orang putih dia kata, baca lancar molek, tak berasa malu pun dia tu. Tak berasa malu, boleh cakap bahasa Inggeris lancar, boleh baca pun lancar. Quran duduk depan mata tak boleh baca, tergagak-gagak. Daripada muda tak mengaji sampai ketua tak mengaji. Tu yang dia cerita apa? Yang dia cerita memang baca Quran, saya sebut, memang baca Quran adalah sunnah. Satu je surah dalam Quran tu yang wajibnya Fatihah ya. Tuan-tuan tak nak bacalah surah lain, tak apa, sunat je. Sunat je tu tak sedap dah letak tu. Sebab sunat ni buat boleh pahala, tak buat tak ada apa-apa. Rugilah rugi. Rugi tak baca sebab boleh pahala sebutir-sebutir huruf tu pahala belaka 10. Pas kalau kita baca semuka, tuan-tuan bayang, tak boleh baca qul huwallah lah 3 kali sebutir Quran tu. Pahala Tuhan bagi supaya suruh khatam sebutir Quran 3 kali qul huwallah, 3 kali qul huwallah. Kalau pagi 3 kali, petang 3 kali, tak ke pahala dia supaya 2 kali khatam Quran dalam satu hari? Tak buat juga. Itu masalah kita. Dengan Quran lihat kita. Dengan Quran. Daripada muda tak mengaji, sampai ketua tak mengaji Quran. Padahal Quran ni, bila kita ambil dia nak baca, wajib baca sebagaimana turun. Gitu. Wajib baca sebagaimana turun. Sebab tu ilmu tajwid pun jadi wajib ngaji bila kita nak baca Quran. Selagi kita tak nak baca Quran, cukup dengan Fatihah. Tak apa dah, Fatihah lancar molek, kena tajwid, tak ada masalah lah, selesai hidup kita. Tapi bila kita ambil nak baca surah lain, buka surah Baqarah Alif Lam Mim, wajib baca bagaimana dia turun. Mana tempat panjang kena panjang, mana tempat pendek kena pendek, mana tempat dengung kena dengung, mana tempat tebal kena tebal, mana tempat nipis kena nipis. Tu serba-serbi tu sebagaimana dia turun, begitulah kita kena baca. Baca tak kena haram hukum dia. Lepas ni balik tak baca lah Quran. Belajar lah, nak suruh belajar lah. Belajar baca Quran. Lepas tu panjang pendek tu ikut cara kita lah. Kita baca laju. Kita baca kita baca slow lah. Panjang lah bunyi dia. Kalau kita baca laju, dia bunyi cepat lah. Dengung pun cepat, panjang pun cepat. Pada cara kira pun tak serupa dengan cara kita baca isbah. Ataupun kita baca secara tertib. Cuma nak sebutnya ialah kita orang Melayu ni dengan Quran lihat. Malah sikit kita dalam bab baca Quran. Tengok anak kita suruh baca Quran, lihat sikit. Tapi bab semayang, umur 7 tahun tu lekat dah semayang. Umur 7 tahun lekat dah semayang 5 kali sehari. Tapi Quran kalau tak suruh, jauh awak dia, tak baca. Mengadap telefon tak payah suruh. Mengadap telefon tak payah suruh. Main PUBG tak payah suruh. Dia akan ambil telefon, dia buka, dia pandai, dia main. Tapi Quran kalau tak suruh, tak baca. Tak baca, saja-saja tak baca. Tak ambil. Dalam telefon, apps tu ada apps Quran, tak baca. Tu kita orang Melayu nak beritahu malahnya dengan Quran. Jadi Allah Ta'ala ni sebab rahmat dia, kasih dia pada hamba, nak suruh hamba dia ni boleh sampai belaka pada dia. Gilah nak pergi ke mana pun. Nak pergi ikut jalan lama Gombak pun boleh, nak pergi ikut jalan highway LPT pun boleh, nak pergi ikut mana, banyak jalan boleh pergi. Ambil lah, yang penting mu sapa pada aku. Sapa dengan makna mu kenal aku ni siapa, mu tu siapa. Aku ni siapa, mu tu siapa. Bila kenal tak ada apa-apa lah, beres. Bila kenal agak, kita boleh hidup atas muka dunia ni sebagai orang yang paling baik sekali. Tu orang yang paling kenal sekali ialah Rasulullah. Tuan-tuan tengok perangai dia macam mana. Tak boleh nak tik mana tempat salah Nabi. Tak ada salah. Dengan manusia pun tak boleh nak tik dia punya apa, mana kejahatan yang dibawa oleh Nabi dengan manusia. Tak ada. Tak temu. Dengan Allah Ta'ala lebih-lebih lagi. Sebab dia orang yang paling kenal Tuhan. Itu daripada situlah ambil. Daripada para sahabat yang duduk dengan Rasulullah. Kemudian sahabat turun pada tabi'in, tabi'in sehinggalah sampai kepada kita ni melalui ulama yang ambil pusaka daripada Rasulullah. Baik. Cuma nak sebutnya ialah jalan menuju Allah Ta'ala ni satu pada hakikatnya.
Lepas tu caranya berbagai-bagai lah. Ada orang semayang pun malas bagi dia. Baca Quran pun malas juga. Tapi dia kalau bak derma nombor satu. Gitu. Bak derma nombor satu. Pantang dengar orang nak minta derma, dia lah orang mula-mula sekali. Pas kalau bagi, tak bagi sikit-sikit. Bagi banyak, dia bagi. Tu orang tu pergi kepada Tuhan melalui derma. Tu jalan masing-masing. Jalan masing-masing. Jangan nak tengok mu ni malah lah semayang. Jangan gitu. Kita sebab tu saya sebut dah, ilmu ni ngaji nak tengok kita, bukan nak tengok orang. Nak tengok diri kita sendiri, bukan nak tengok orang lain. Tidak. Baik. Sebagai penjelasan dan penerangan mengenainya, maka ketahuilah bahawa jalan menuju Allah itu satu, iaitu yang menghimpun, yang menghimpun segala apa yang diredai Allah. Tu satu je, jalan capai redha, jalan capai persetujuan Allah Ta'ala, puas hati Allah Ta'ala dengan kita. Cara macam mana? Anak kita beza-beza. Ada anak kita puas hati dengan dia dari sudut apa? Akademik. Tapi kalau minta tolong, dia paling lambat kali. Ada anak yang jenis cepat menolong kita, tapi dari sudut akademik slow. Kita suka juga. Yang ni pun kita suka, yang ni pun kita suka. Ada anak yang apa, yang akademiknya slow, yang apa, yang bantu pun slow, tapi dia punya akhlak baik, pandai hormat orang. Pandai hormat orang tua, bercakap lemah lembut, tapi bak nolong slow sikit. Bak ngaji pun slow. Tak apa. Puas hati juga dengan yang nombor 3 ni. Nombor 1 cara dia, nombor 2 cara dia, nombor 3 cara dia. Semua tu bawa kepada redha kita pada mereka. Gitu ibarat dia. Yang ni melalui cara semayang. Ni cerita ni yang sunat-sunat dah ni, yang fardu jangan tinggal lah, yang tu yang mula-mula lagi. Yang ni cara dia rajin semayang. Lepas daripada semayang fardu kat semayang sunat dia buat. Habis segala sunat dia buat. Yang ni Allah Ta'ala kasih pada dia melalui jalan solat. Yang ni solat malah, tapi bak puasa ya dia campur dengan nak diet sekali. Tak apa mula-mula. Campur dengan nak diet sekali, nak kecilkan saiz luar daripada 40 nak so jadi 27. Payah belakang tu. Kita puasa dia tu. Puasa lah dia tiap-tiap hari selang sehari dia puasa. Puasa dia melalui jalan puasa, dia mendekatkan diri pada Allah Ta'ala berbagai-bagai. Tuhan redha juga, Tuhan puas hati juga. Jangan kita duk hukum lah. Biar setiap orang tu ada amalan yang pentingnya menuju keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Keredaan Allah juga berbilang-bilang dan berbagai jenis mengikut masa, tempat, individu serta keadaan-keadaan tertentu yang semuanya merupakan jalan menuju keredaan Allah. Jalan ini dijadikan oleh Allah kerana rahmat dan hikmahnya. Itu saya sebut tadi, kerana kasihnya Allah Ta'ala pada kita, dia buat banyak jalan untuk menuju kepada dia. Dan hikmahnya yang terlalu banyak dan berbagai-bagai mengikut perbezaan persediaan dan penerimaan seseorang hamba. Jika dia menjadikannya satu jenis sahaja, sedangkan pemikiran, akal dan juga kekuatan persediaan berbeza, nescaya tidak akan melalui jalan tersebut melainkan seorang demi seorang. Tetapi apabila berlainan persediaan, maka jalan-jalan juga berbagai-bagai jenis. Supaya kita tengok anak kita belajar, itu berbeza. Matlamatnya satu, nak berjaya. Yang ni jenis baca, dia salin balik, buat nota kecil gitu. Tuan-tuan cara study tu macam mana? Ambil buku, rendam dalam air gitu. Apa tu gak? Kira minum air tu lah. Jadi ingat semua maklumat yang ada dalam buku sejarah. Boleh jadi ada orang style gitu, habis buku teks dia buku. Ada orang boleh jadi dia kena tasmih. Ada cikgu buat gitu. Saya tak pernah tengok lagi. Ada cikgu nak suruh budak ni ingat fakta sejarah ni, kan fakta belaka. Dia panggil budak-budak dia, tolong baca ataupun tasmih pada saya. Nama tokoh ni, tarikh dia bila, tepat berlakunya bila, faktanya apa, sebabnya apa, itu ini dan sebagainya lah. Dalam sejarah tu tasmih macam Quran juga. Tu kaedah tu
Berbagai-bagai. Matlamatnya satu, nak suruh budak ni dapat A+. Nak suruh budak ni berjaya. Gitu. Ibarat dia, Allah Ta'ala beri jalan yang luas. Mu nak pergi padaku melalui jalan mana, ikut. Yang penting capai redha Allah Ta'ala. Gapai redha. Itu penting. Tetapi apabila berlainan persediaan, maka jalan-jalan juga berbagai-bagai jenis. Ini bertujuan agar setiap individu akan dapat melalui jalan menuju Tuhan mengikut persediaan yang dimiliki. Ni kalau Allah Ta'ala tak adil kan? Satu je jalan. Jalan mana? Jalan derma je. Oh, kesian orang miskin. Orang miskin nak pergi kepada Tuhan, satu jalan je. Melalui jalan derma je kita boleh menghampirkan diri pada Allah Ta'ala. Dah orang miskin nak menghampirkan diri melalui derma macam mana? Dia pun tak cukup. Orang kaya sedap lah kalau gitu. Tu yang sahabat pergi bertemu dengan Rasulullah tu. Bila Rasulullah cerita apa? Orang-orang yang berinfak ni pahala besar-besar dapat. Sahabat yang miskin-miskin pergi bertemu dengan Nabi. Kalau begitu kami nak bagi apa ya Rasulullah? Tak ada harta. Rasulullah pun ajar zikir. Tapi zikir yang Nabi ajar kepada sahabat-sahabat yang tak berduit ni, didengar juga oleh sahabat yang kaya. Amal juga. Sahabat tu perangai berlumba-lumba. Dah lah dia melalui jalan apa? Jalan infak, jalan harta, jalan harta fisabilillah dah. Bila dia dengar amalan zikir yang Nabi ajar kepada sahabat yang tak ada harta ni, dia pun beramal juga. Yang ni ada dua jalan, yang ni satu jalan. Ibarat zahirnya begitu. Perlombaan yang berlaku di kalangan sahabat nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Baik, kekuatan serta penerimaannya dari sini diketahui mengapakah wujudnya kepelbagaian dalam syariat dan perbezaannya, sedangkan semuanya kembali kepada agama yang satu dan Allah yang esa. Itu supaya dalam fiqh banyak pendapat itu. Banyak pendapat tu nak suruh longgar di kita. Nak suruh longgar di kita dalam beramal ibadat. Baik. Tegasnya rijal-rijal tasawuf telah mengambil, rijal-rijal ni maknanya tokoh-tokoh, telah mengambil berat dengan melakarkan petanda jalan tersebut, memperincikan tahap kedudukan maqamat serta wasilah perjalanan menujunya. Abu Bakar Al-Kattani dan Abul Hasan Ar-Ramli rahimahumullahu ta'ala berkata, kami berdua telah bertanya Abu Sa'id Al-Kharraz. Kata kami, ceritakanlah kepada kami tentang jalan pertama yang perlu ditempuh untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Jawab beliau. Jawab Sa'id Al-Kharraz. Dia kata taubah. Dan dia menyebut syarat-syaratnya. Kemudian dipindahkan dari maqam taubat kepada maqam khauf. Itu bagi Al-Kharraz. Bagi Al-Kharraz, jalan pertama ataupun langkah yang pertama bagi seorang yang nak mendekatkan diri pada Allah ialah taubah. Mesti. Mula-mula sekali dia kata mesti bertaubat. Supaya Ibnu Athaillah gitu juga. Ibnu Athaillah Sakandari disebut itu juga. Awwalul maqamat at-taubah. Maknanya selagi mana kita tak taubah, ibarat kalau perjalanan dunia ni gak, maknanya kita tak melangkah keluar pun lagi daripada rumah kita. Duduk situ, duduk. Tak sapas tepat. Kita nak pergi ke Kuala Lumpur. Daripada mana? Daripada Kelantan contohnya. Nak pergi ke Kuala Lumpur. Tak melangkah lagi. Tak sapa. Duduklah sebulan, 2 bulan, setahun, 4 tahun, 10 tahun. Berapa tahun pun selagi mana tak melangkah, tak sapa. Apa langkah dia? Yang pertama, taubah. Kata Ibnu Athaillah. Maknanya selagi engkau tak taubat, selagi tu engkau tak akan sampai kepada Allah. Sebab langkah pertama tak mula. Dia kena mula langkah. Langkah pertama itulah bagi Ibnu Athaillah Sakandari Abu Sa'id Al-Kharraz, dia kata at-taubatu, taubah. Baik. Itu bagi dua orang ni ataupun bagi seorang yang disebut dalam contoh ni Sa'id Al-Kharraz. Disebut sebagai apa? Yang pertama sekali ialah taubah. Tapi kalau tengok kepada orang lain pula, kalau ditanya kepada Abu Sa'id Al-Harawi, dia kata apa? Dia kata al-yaqadhah qabla taubah. Beza. Yang ni melalui jalan yaqadhah sebelum taubah. Yang ni taubah awal-awal jalan. Yaqadhah ni apa? Sedar. Bila sedar baru berlakunya taubah. Kalau tak sedar nak taubah macam mana? Supaya kita selagi mana duduk tidur situ berjalan apa yang kita.
Maknanya nak berjalan, nak keluar daripada rumah, nak musafir ke satu tempat lain, mestilah kena jaga dulu. Lepas jaga daripada tidur tu, barulah kita pergi masuk bilik air, cuci tubuh badan kita. Tu taubat. Tapi kalau kita selagi duduk terbaring situ, kata saja nak tolak sebelum tidur, nak tolak pukul 4 dia kata. Sebab apa? Nak elok daripada jam. Kita bertolak pukul 4 balik Kelantan pagi esok ni sebab apa? Kalau kita bertolak lepas subuh jawab dia jam, kita tolak pukul 4. Tapi duduk terbaring situ. Jam bunyi pukul 4, bangun tutup saja. Bunyi pula pukul 5, bangun lagi tutup lagi jam tu. Sampai ke sudah, sampai ke pagi tak sampai Kelantan. Selagi mana tuan dia duduk tidur situ, dia mesti bangkit bangun. Tu kata Al-Harawi. Dia kata mesti ada yaqadhah. Mana kita nak menuju Allah Ta'ala, mula dengan sedar dulu. Sedar yang kita ni orang jauh. Sedar yang kita ni orang belum dekat dengan Allah Ta'ala. Sedar yang kita ni orang yang banyak dosa. Barulah berasa berhajat kepada taubat. Kalau kita tak pernah berasa pun kita ada dosa, tak berhajat kita pada taubat. Kenapa kita berhajat kepada duit? Sebab kita tahu kita fakir. Kita tahu kita nak beli tu ini, sebab tu kita nak sangat pada duit tu. Buat itu, buat ni, tak cukup dengan jalan halal, ada orang buat jalan haram, pergi ragut orang dan sebagainya lah. Sebab apa yang nak sangat pada duit sampai peringkat mendedahkan diri pada bahaya tu? Sebab kita nak dia, perlu pada dia, nak beli sesuatu dan sebagainya. Kita tak akan berasa perlu pada taubat kalau kita tak sedar kita ni orang yang banyak dosa. Orang yang tak banyak dosa nak taubat buat apa? Kita tak berasa kita ada dosa. Nak berasa macam mana? Kita duduk mari masjid. Mari masjid tiap-tiap hari, tiap-tiap 5 waktu. Masjid lah tempat kita. Maghrib Isyak confirm duduk masjid lah kita. Dengar orang mengajar. Tapi dalam masa tu boleh jadi ada dosa-dosa lama yang berkarat dah lama-lama zaman muda-muda dulu tak taubat lagi. Ataupun maksiat-maksiat batin dan sebagainya lah. Maksiat zahir, maksiat batin, semua sekali tu nak kena cuci. Yang lama lagi lah nak kena sental. Yang baru-baru kena tak apalah, bubuh dengan bubuh sabun pun dia hilang. Tapi yang lama-lama kelorok lah awak dia. Dosa-dosa jahiliyah kita, dosa-dosa zaman muda yang kita buat dulu, kena mikir balik. Zaman aku balik dulu semayang kau tidur. Ingat balik-balik umur berapa dulu, 17 kok. Kok tu tak sedap dah. Maknanya masa tu tak kena erti balik, tak mengaji tu. Tak mengaji tu atas cuai kita ataupun atas cuai wali kita, ayah kita. Ayah tak peduli pun balik anak dia, anak perempuan dia balik tak balik, mau ngaji sendiri nak kena balik tak balik. Ayah tak peduli pun anak lelaki dia balik tak balik. Tunggu. Tu semalam kalau tuan-tuan buka radio IQ semalam, bab tafaqquh fid din, ada satu slot tafaqquh fid din. Last dah saya sempat dengar yang last dah penutup. Dia sebut antara dosa yang besar yang seorang hamba tu bawa pada Allah Ta'ala ialah dosa jahalatu ahli keluarga dia biar duduk dalam keadaan jahil. Tu beringat tu naik tapala kita tu. Duk tapala kita, Tuhan tanya satu-satu ni binimu ni tak erti benda ni. Mu ambil dia daripada zero, dia mati dalam keadaan zero juga. Mu tahu dah, mu tak pandai mengajar, maka tak cari orang mengajar untuk dia. Mu biar juga dia duduk dalam keadaan jahil tu. Dengan mu sendiri pun jahil, dengan dia pun jahil. Anak-anak pula bilang, anak 10 orang pula atas kepala lah kau. Tunggu jawab seorang-seorang. Ni yang ni mu tak ajar dia ni bab darah hik ni. Dia balik lama dah. Tak semayang kita tak ambil tahu. Tu naik atas kepala kita. Jahalatu ahli, antara dosa yang azam, yang besar kita bawa. Kena mikir balik. Kena mikir kenapa lah ibadat aku nampak macam caca marba lagi. Masih ada lompang-lompang lagi, masih tak sedap lagi beribadat. Mari ikut mana dosa ni? Mikir balik, boleh jadi dosa kita sendiri ataupun dosa man ya'ul, orang duduk bawah kita.
Tu kena beringat sangat orang duduk bawah kita. Tu amanah yang akan ditanya balik di akhirat. Khizyun wa nadamah di akhirat tu. Boleh jadi kalau setiap orang faham tentang amanah ni, pakak tak nak kahwin. Tapi 17 tu duk nak bercinta dah. 17 tu duk nak bercinta dah, nak kahwin dah. Sebab apa? Sebab duk nampak sedap alam rumah tangga berdua tu lah. Buat tanggungjawab, buat ilmu, tak peduli dah. Masing-masing bawa diri dalam keadaan jahil, semayang tak erti. Ni kira yang wajib-wajib ni semayang tak erti, lepas tu bak cuci halal haram, bak cara bercuci, cuci tak kira dah, tak tahu dah. Duduk dalam keadaan jahil gitu. Tu dosa tengok balik daripada awal. Kita berdosa dengan Allah Ta'ala ni start daripada bila. Gitu. Baik. Tu maqam taubah. Tu mula-mula sekali kata Abu Sa'id Al-Kharras. Maknanya selagi mana kita tak taubah, kita tak akan naik kepada maqam yang lain. Tu dia kata, dari maqam taubah, dia akan pergi ke maqam khauf. Ni kalau ikut sifat ataupun formula Sa'id Al-Kharras. Daripada maqam taubah kepada maqam khauf. Khauf ni takut. Dia mari rasa takut dan gerun kepada Allah Ta'ala. Selepas kita duduk bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia mari rasa dalam diri kita rasa gerung dan takut, rasa kenal Allah Ta'ala ni begian-begian. Nabi kata, akulah orang yang paling takut sekali dengan Allah Ta'ala. Tu yang malam-malam dalam keadaan dosa tak ada menangis basah janggut tu. Sebab apa tu menangis basah janggut tu? Boleh jadi duk mari dalam hati Rasulullah khauf. Boleh jadi mari dalam bentuk syauq, rindu. Boleh mari datang dalam bentuk yang berbagai-bagai. Tu air mata beza-beza. Apa yang berlalu dalam hati kita tu, kita je tahu. Mari rasa takut bila dengar ayat ni dibaca. Contoh, dengar ayat apa? Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Mari rasa takut kita. Lamakan aku termasuk dalam kalangan ashabus shimal. Mari rasa takut. Rasa takut tu nak kembali kepada Allah Ta'ala. Kita akan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Baik. Cuma nak sebut ni ialah ulama' ni berbeza-beza. Ada ulama' kata awwalu khutwah, langkah yang pertama adalah taubat. Ada yang kata akhir jalan. Dia kata ma'rifah, tahqiqut tauhid. Tu ada ulama' sebut gitu. Sini dia sebut yang Abu Sa'id Al-Kharras ni dia kata yang last sekali ialah maqam muqarrabin. Maqam muqarrabin bagi dia. Tu berbeza-beza. Semuanya menuju redha Allah Ta'ala. Baik. Mana tadi? Jawab beliau taubah. Bertaubat. Lepas kena mengajilah pula syarat-syarat rukun-rukun taubat. Setiap rukun taubat ada syarat-syarat dia pula. Kemudian dipindahkan dari maqam taubat kepada maqam khauf, maqam takut. Daripada maqam khauf kepada maqam raja. Kita bila takut berharap lah. Berharap ada orang mari tolong. Gitu. Berharap dengan Allah Ta'ala. Kalau dalam soal ni, bila mari rasa takut, nak hajat pada siapa? La haula wala quwata illa billah. Kok mana pun kena balik pada Allah Ta'ala juga. So duduk berharap pada Allah Ta'ala. Harap Tuhan ampun, harap Tuhan rahmat, harap Tuhan maaf pada kita, dosa banyak, lalai, cuai zaman muda dulu, zaman jahiliah kita dulu, duduk dalam keadaan berharap pada Allah. Tu orang nak mati sesuai duduk dalam keadaan tu, duduk dalam keadaan mengharap pada Allah Ta'ala lah. Sebab kita nak pergi dah, nak pergi menghadap Allah Ta'ala dah, duduk dalam keadaan mengharap lah. Nak persembuh amal kita tak banyak dah, dosa banyak, tak taubat pula. Nak buat macam mana? Duduk dalam keadaan harap. Aku ni datang nak balik padamu ni ya Allah dalam keadaan amal tak banyak. Dalam tak banyak amal tu pun tak tahu sah ke tidak. Tapi dosa sah banyak. Dosa sah banyak. Yang tu kita mengesahkan bahawa dosa kita banyak. Maka duduk dalam keadaan mengharap ampun daripada Allah. Pulang pada Allah. Nak macam mana? Okey, aku cabut nyawamu dengan sentak. Cara aku nak ampun dosamu. Cabut dalam keadaan sakit sungguh-sungguh kita. Orang yang mari tengok pula, oh su'ul khatimah mati. Jangan hukum gitu. Kita pula yang hidup pergi hukum. Oh dia ni terbeliak mata, su'ul khatimah. Siapa kata?
Mudah-mudah kita hukum orang mati, oh dia ni seksa nak mati suul khatimah. Dak, cara Tuhan boleh jadi. Cara Tuhan sebab apa? Sebab orang ni tak pernah beribadat pada Allah Taala. Tapi saat nak mati duduk hati dia harap sungguh pada Allah Taala. Tak harap pada siapa-siapa dah kecuali Allah Taala. Cari redha, harap pada kasih sayang Allah Taala. Allah Taala mari rasa kesian. Mari rasa ihsan. Okey, tak apa. Aku tukar dengan sentap roh. Tarik roh tu, sentap tu untuk hapuskan dosa engkau. Boleh jadi. Boleh jadi juga Allah Ta'ala kata aku akan beri syafaat nanti di akhirat. Ada kan syafaat yang Allah Ta'ala keluarkan manusia daripada neraka tanpa sebab. Tanpa sebab apa-apa. Ambil selonggok manusia boleh masuk dalam dalam syurga. Tu macam-macam jenis syafaat lah pula. Syafaatul uzma dan sebagainya. Cuma nak sebutnya harap. Dia kata maqam rajak. Selepas maqam rajak dia kata maqam salihin. Daripada maqam salihin kepada maqam muridin. Muridin orang yang berkehendak. Daripada maqam muridin kepada maqam muti'in. Dah ada kehendak duduk dalam taat. Daripada muti'in, asal muti' orang yang buat taat, jadi muhibbin. Muhibbin tak harap apa-apa lah. Orang yang bercinta dia tak mengharap apa-apa daripada kasih dia kecuali kasih dia bagi hati juga pada dia. Dia tak harap kek, dia tak harap cincin, dia tak harap duit, dia tak harap apa. Dia harap kekasih dia bagi hati juga pada dia. Yang dia bimbangnya kekasih dia berbelah bagi hati. Yang tu yang dia bimbangnya. Abang gimana lambat balik? Tanya tu sebab takut hati abang dia berbelah dua. Gi pada janda satu, gi pada dia satu. Hati dia bimbang. Kalau abang dia tahu dah hati takkan pecah dah pada orang lain. Abang gi tak balik tak apa. Dia bukan mengharap balik bawa itu bawa ini dah. Gitu ibarat dia bila orang duduk di maqam muhibbin ni, dia tak mengharap dah apa yang Allah Taala nak bagi. Yang penting Allah Taala ibaratnya kalau kita sama-sama manusia kan, kita ada dalam hati dia, dia ada dalam hati kita. Gilah mana pun, tengoklah perempuan lain licin macam mana pun, dia tetap dengan orang rumah dia. Ni dok berapa ramai itu sedih. Bila Mira Filzah apa nama dia? Bila Mira Filzah kahwin malam tu, berapa ramai orang yang tekan like, tapi bukan like lah. Dia punya emoji dia sad. Sedih belaka, kecewa, tak sempat. Ada juga yang tua-tua penok Mira Filzah juga. Tu jenis tak sedar diri. Tengok kita lah, kita orang bumi, dia orang langit tu. Baik. Sebut contoh ni tuan-tuan. Bunyi dah isyarat nak berhenti dah. Mana tadi? Maqam muhibbin. Duduk di maqam muhibbin dia tak agak apa-apa dah kecuali dia dapat cinta daripada Allah. Bila kita mengharap cinta daripada Allah, Allah orang yang paling Allah lah yang paling jujur sekali menyintai hamba dia. Paling jujur sekali. Dia tak ada harap apa-apa pun. Yang kita buat semua manfaat balik pada kita. Taat balik pada kita, manfaat dia. Apa-apa saja yang kita buat manfaat, tak ada satu balik pada Allah. Tu Allah Ta'ala, dia tak mengharap apa-apa dalam cinta dia. Dia nak kita buat sesuatu untuk kebaikan diri kita. Tu Allah. Dia hanya bagi kasih dan cinta pada kita. So sepatutnya kita balas balik cinta tu tanpa harap apa-apa. Mu tak bagi apa-apa pun tak apa, yang penting mu bagi cinta daripada aku. Gitu. Macam cerita Piramli tu lah, lari kerana cinta. Tak apa, saya tak harap apa-apa pun. Awak tak ada duit pun tak apa. Lah sekali lari juga. Tu cinta sama-sama kita, dakwi je. Baik. Muhibbin, kemudian kepada maqam mustaqin. Mustaqin ni rindu. Orang yang bercinta mesti ada rindu. Rindu. Daripada maqam mustaqin, daripada maqam rindu kepada maqam aulia, dia naik kepada maqam aulia. Daripada maqam aulia kepada maqam muqarrabin, maqam orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Baik. Mereka menyebut 10 syarat bagi setiap maqam. Itu dalam kitab lain lah. Apabila mereka tekun melaksanakannya, tunduk dan patuh kepadanya, dan hati mereka menduduki tempat ini, maka mereka selalu memandang kepada nikmat dan berfikir terhadap kemurahan serta ihsan Allah. Dikala itu jiwa bersendirian dengan zikir, ruh kasyaf terhadap malakut. Malakut ni alam yang kita tak boleh tengok dengan apa? Dengan panca indera kita. Adapun alam mulk, yang tu kita boleh tengok. Mana tadi? Ruh kasyaf terhadap malakut kemuliaannya dengan ilmu tulus ikhlas kerananya, dan kehendak pula berada di kolam ma'rifah. Ni bahasa-bahasa tasbih semua ni.
Kepadanya dia zahir, pintunya dia ketuk, dan kepada kecintaannya dia melihat. Sikit lagi, tidakkah kamu pernah mendengar kata-kata orang bijaksana, aku menjaga, ada rangkap syair dua, saya baca terjemahan dia. Aku menjaga kegelapan malam dengan jinak mengingatinya ya Allah, rindu kepadanya melainkan dipaksa bersabar. Akan tetapi aku sentiasa gembira berdiri di pintu, mengetuk pintu Tuhan yang mempunyai keagungan dan kemegahan. Itu orang bercinta. Orang bercinta begitulah. Duk tunggu kekasih dia keluar daripada rumah. Tak keluar-keluar juga. Tengok pintu rumah pun tak apa. Tengok pagar rumah pun jadilah. Keluar agak jawab dia. Tak berkelik tengok. Tunggu keluar. Gitu ibarat dia orang bercinta. Menunggu Allah. Menunggu untuk masuk ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ketuk pintu dia, pintu taubat Allah Taala, sehingga dia persilakan masuk. Di saat orang lain seronok dengan tidur, kita seronok duduk dengan Allah. Saat orang lain rasa penat duduk gitu, kita rasa mana ada penat. Itulah yang paling menyeronokkan. Itulah yang paling menyedapkan. Duduk di bila? Di waktu di saat orang-orang tidur. Kita bangkit duduk sila bersimpuh, seolah-olah berdua-duaan. Orang berkasih-kasih masa tu kan. Duduk berapak-berapak kan masa tu kan. Berapak-berapak duduk dengan bini masa tu. Zaman ada anak mana boleh. Saya sebut contoh ni tuan-tuan. Time ada anak waktu tengok TV, walaupun nak duduk dekat, kan anak kata pula pok ni tua-tua pun kata lagi. Tapi time waktu malam tak ada apa-apa, duduk rapat dengan dia pun kita dengan dia. Kita dengan dia ibaratnya gitu dengan Allah Taala. Kita dengan Allah Taala. Tapi jiwa orang yang dengan Allah Taala ni tak kira siang malam, terang gelap, semua duduk dengan Allah. Jiwa dia. Jiwa dia lah zahir tu nampak duduk dengan kita. Baik. Habis dari situ datang keadaan mereka sentiasa dekat dan tidak jauh. Kedudukan mereka diangkat dan tidak jatuh. Tu akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه